Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya akan bawa anda semua berjalan di kawasan Taman Negara Lambir Miri, Sarawak. Okey, mungkin ada yang tak pernah sampai lagi dekat kawasan Miri dan mungkin ada yang pernah sampai. Okey, kalau kita lihat, ini merupakan gambar satelit. Itu gambar satelit Taman Negara Lambir. Anda boleh jelas jelas dilihat di sini. Taman Negara Lambir ini berwarna sedikit gelap jika dibandingkan dengan kawasan sekitarnya. Gelap ya, warnanya maksudnya hijau yang agak gelap. Ini menunjukkan bahawa Taman Negara Lambir ini masih lagi mengekalkan khazanah alam semula jadinya, iaitu hutan hujan tropika. Okey, kita boleh lihat secara dekat ya. Jom saya bawa anda pergi sini. Nampak tak? Agak gelap kan? Alhamdulillah, syukur ianya diwartakan sebagai taman negara. Jika tak habislah semua hutan-hutan kita ni dimajukan untuk pembangunan. Okey, apakah keistimewaan Taman Negara Lambir ni? Taman Negara Lambir ni biasanya sesuai untuk aktiviti riadah bersama keluarga. Sebab ianya ada air terjun, kan? Aktiviti hiking, aktiviti jungle trekking di situ. Selain daripada itu juga kadang-kadang kem kepimpinan khusus-khusus oleh agensi kerajaan, sekolah maupun bukan kerajaan kan, swasta datang ke sini kerana ianya juga menyediakan kawasan-kawasan dewan, chalet untuk penginapan. Sesuailah. Guru-guru geografi pun boleh juga bawa kat sini pelajar-pelajarnya. Sebab kalau dekat Taman Negara Lambir ni kita boleh lihat dengan jelas pemandangan hutan hujan tropika. Okey, jom kita tengok secara dekat. Kita zoom. Okey, ini secara satelit ya. Dia ada Giam Waterfall tak jauh daripada Bakam ni kan. Okey, Pantu Waterfall Lambir National Park area ni. Ni Lambir Hills National Park. Kita boleh dekatkan lagi. Kita nak tengok beberapa kawasan yang terdapat di Taman Negara Lambir. Okey, kita tekan zoom selepas ini. Apa yang ada kat sana? Kita tengok pintu masuknya dulu. Okey, ini pintu masuk ke Taman Negara Lambir. Boleh nampak kan? Kalau daripada Miri, kita belok ke kanan. Kalau daripada kawasan Bintulu, belok terus ke kiri. Okey, ini pintu masuk Taman Negara Lambir. Melalui pintu masuk ni pun kita dah nampak dah kehijauan kawasan Taman Negara Lambir ni. Kita pusing sikit. Nampak kan? Kawasan-kawasan hutan hujan tropika ini yang telah diterokai lah. Okey. Okey, kita boleh lihat sendiri di sini. Okey, dulu-dulu ada pernah kawan-kawan cerita bila berlakunya aktiviti kamp pengawas kena suruh masuk dalam ni lah, macam-macam lah kan cerita. Okey, kita tengok lagi apa yang ada kat dalam Taman Negara Lambir ni ya. Apa yang menariknya? Okey. Apa yang menarik dekat Taman Negara Lambir ni? Ini adalah kawasan air terjunnya. Okey. Ini air terjun pertama lah. Kalau lihat di sini, tengok keindahan hutan semula jadi hutan hujan tropika. Kita boleh lihat pokok-pokok ni terdapat tumbuhan-tumbuhan yang menumpang atau kita panggil tumbuhan-tumbuhan epifit ya. Yang mana tumbuhan jenis epifit ni dia menumpang di atas pokok yang lain bagi mendapatkan cahaya matahari ataupun sokongan. Sama ada nutrien dan sebagainya. Ini contoh hutan hujan tropika. Okey. Ini daripada salah satu pandangan yang dapat kita lihat dekat hutan hujan tropika. Okey, kalau awak lihat sendiri di sini, nampak kan? Okey, ini merupakan hutan, lapisan hutan yang kita boleh nampak daripada satelit.
Yang mana dekat atas ni, ianya nampak tak seragam. Pokok-pokok yang mempunyai ketinggian antara 40 hingga 50 meter, itu adalah pokok-pokok antara yang pokok yang tertinggi di lapisan yang teratas sekali atau kita panggil lapisan renjong. Yang mana tumbuhan-tumbuhan di sini yang biasanya yang tinggi-tinggi ni, yang punya ketinggian 40 hingga 50 meter, biasanya ianya berkayu keras. Okay? Kemudian ianya tinggi, semuanya untuk mendapatkan cahaya matahari. Kat sini kita boleh tengok sendiri, yang sebelah kiri ni adalah kawasan Taman Negara yang mana ianya diwartakan untuk tidak boleh diganggu ya. Ia juga merupakan habitat bagi flora dan fauna kita yang perlu kita jaga sebagai khazanah negara. Okey, kalau sebelah kanan ni ianya bukan merupakan kawasan taman negara, jadi ianya boleh diterokai, dibeli sebagai tanah persendirian dan dilakukan aktiviti ekonomi ke atasnya lah. Kalau kita lihat sendiri kat sini, ketebalan antara hutan bagi taman negara dan juga kawasan bukan taman negara adalah berbeza ya. Sebab kawasan sebelah kanan ini diterokai untuk aktiviti ekonomi, terutamanya kalau di Sarawak ini sudah pasti untuk kegiatan ekonomi seperti perladangan kelapa sawit. Kalau kita lihat di tepi ni, berdekatan dengan kawasan belakang dia saja di tepi dia lah. Taman Negara Lambir ni, kawasan ini sudah diterokai. Boleh nampak kan? Di belakang. Tapi tidaklah melibatkan kawasan Taman Negara Lambir. Diharapkan kawasan Taman Negara Lambir kita ni akan terus dikekalkan khazanahnya supaya cucu cicit kita di kemudian hari dapat melihat sendiri pelbagai jenis pokok-pokok, flora dan fauna yang terdapat di Sarawak ini. Tidaklah ianya pupus begitu sahaja. Tengok ni hasil daripada aktiviti pembalakan, penirisan bukit bagi pertanian dan sebagainya. Okey, berbalik kepada Taman Negara ni lagi. Okey, kita cuba saya cuba zoom untuk lihat kawasan hutan. Okey, kita sambung pula. Ini tadi berdekatan dengan kawasan Latak Waterfall lah ya, bukan dekat kawasan tu tapi berdekatan. Okey, kenapa cikgu geografi kebanyakan suka bawa pergi sini zaman-zaman dulu lah kan. Sekarang dah strict sikit. Kita bawa guna Google Earth sahaja. Okey, di sini kita boleh lihat secara jelas bagaimana dalam terutamanya contohnya geografi tingkatan 3 kita ada belajar mengenai tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia dalam bab 4 kan. Okey, di sini kita boleh lihat sendiri 4 lapisan itulah secara kata orang jelas untuk lapisan lantai hutan, lapisan tengah hutan dan lapisan kanopi. Mungkin lapisan renjong tu tak jelas kerana ianya terdapat dekat kawasan atas kan. Jadi di sini kita dapat sharekan 3 maklumat tentang 3 lapisan yang utama dalam hutan hujan tropika. Okey, ini adalah lapisan lantai. Jika anda lihat dekat lapisan lantai hutan ini, okey, terdapatnya daun-daun yang telah gugur dan mereput, batang-batang kayu yang mereput kan. Di samping tumbuh-tumbuhannya adalah yang jenis rendah ataupun ketinggian pokok tu kurang daripada 10 meter. Kecil je, pendek kan. Tumbuh-tumbuhan ni jarang, cuba lihat kedudukan dia agak jarang, betul tak? Ini adalah kerana kawasan-kawasan bawah ni ataupun lantai ni ianya terlindung daripada pancaran matahari. Ada pancaran yang masuk tetapi agak terlindung. Kalau kita tengok ke atas, lapisan apa yang menutupi ni? Lapisan ni kita panggil lapisan kanopi yang ke atas tu. Lapisan kanopi hutan ataupun lapisan silara lah ya, lapisan kanopi hutan yang mana ianya menempatkan pokok-pokok yang berketinggian antara 20 hingga 40 meter. Lapisan kanopi tersebutlah yang menyebabkan lapisan lantai ni terlindung daripada cahaya matahari. Nampak kat atas ni kan? Itu lapisan kanopi. Okey? Ini pula lapisan lantai hutan tadi. Pokok ni jarang-jarang, rendah pula.
Okey, kita sambung lagi. Tadi dah tengok kan lapisan lantai hutan ni. Kita tengok kat kaki ni. Banyak ranting-ranting yang dah reput. Banyak daun-daun yang dah gugur dan dia punya jenis pokok-pokok ni jarang-jarang kerana pancaran matahari tadi telah pun ditutupi ataupun dihalang oleh permukaan lapisan kanopi. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahagian tengah hutan. Okey, tengah hutan pula ianya dekat kawasan tengah-tengah pokok-pokok yang tinggi ni. Dekat kawasan tengah hutan, tengah-tengah batang pokok kan. Kadang-kadang ada pokok yang tumbuh antara 10 hingga 20 meter. Itu adalah antara kawasan ni contoh kan tengah-tengah pokok 10 hingga 20 meter. Pokoknya agak kecil, itu di lapisan tengah hutan. Selain daripada itu, kita tengok ke atas. Nampak tak ni? Ini masih lagi di kawasan tengah hutan. Okay? Yang mana terdapat juga tumbuh-tumbuhan yang menumpang atau kita panggil tumbuhan epifit. Okay? Ianya menumpang pokok-pokok induk atau pokok-pokok lain bagi mendapatkan pancaran matahari, dan juga ada juga jenis yang parasit, yang mana pokok menumpang tadi yang jenis parasit tu ianya boleh memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, garam dan mineral daripada pokok tersebut, sehingga menyebabkan kadang-kadang pokok induk tersebut pun mati. Boleh jadi begitu juga. Tak sangka tumbuhan tu macam tu ya. Okey, ini adalah sedikit sebanyak tentang hutan hujan tropika. Subhanallah, tengok. Ini akabanir. Cantik kan? Ciptaan Tuhan kat kita ni. Inilah khazanah Taman Negara Lambir yang anda semua nak tahu. Siapa yang belum masuk, siapa yang rasa-rasanya dah pening duduk kat bandar, nak buat jungle trekking, boleh pergi Taman Negara Lambir. Cantik kan? Okey, sekarang kita pergi kawasan lain pula. Kalau anda masuk mendaftar kan, daripada kat luar dah mendaftar tu, di sini pun ada juga ruang-ruang mana dia menyediakan dewan untuk aktiviti berkhusus, menyediakan chalet. Chalet ni kan agak sejuk dekat kawasan ni, seronok. Saya pernah menghadiri kursus kepimpinan pengawas semasa zaman sekolah dululah kat sini kan. Seronok dan best lah. Jadi kawasan Taman Negara Lambir ni haruslah dikekalkan. Bukan nak promosi, tapi nak katakan Taman Negara Lambir ni merupakan salah satu khazanah. Anda semua boleh lihat tadi kan. Yang mana kat Miri ni, di Miri Sarawak ni, kebanyakannya kawasannya ada iklan sikit ya, bunyi kat belakang tu. Kalau kita lihat pemandangan daripada atas, satelit ni sendiri menunjukkan bahawa dekat berhampiran kawasan Lambir itu sendiri sudah pun diterokai. Ini adalah kawasan Taman Negara Lambir kita tadi yang masih hijau. Okey. Kita naikkan lagi sikit. Kita boleh nampak ini adalah kawasan Kampung Bakam, kawasan Bakam ya. Kawasan Taman Tunku, Bandaraya Miri itu sendiri. Kawasan-kawasan hutan kita kebanyakan telah dimajukan untuk pembangunan negara. Di kawasan Sarawak ni sendiri. Okey, sekian saja jalan-jalan kita di Taman Negara Lambir. Nanti saya akan bawa anda jalan-jalan dekat tempat lain pula ya. Tempat yang mungkin saya sendiri tak pernah pergi, tapi pernah dengar. Nasib baik ada Google Earth ni, kita boleh tengok, boleh jalan dan explore. Okey, itu saja. Selamatkanlah Taman Negara Lambir kita ni. Semoga ianya terus kekal menjaga khazanah alam kita. Okey, bye.